Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Muhammad Izzat Omar bin Nur Azmi. My matric number is 70-F20F1023. Today, my group will present about tutorial 2 and my part is question 1. The question is, you are required to produce 600 numbers of rock melon cookies using the above standard recipe. The above standard recipe is for 60 portion. Jadi cara-cara ni ialah first kita kena cari working factor. Cara nak cari working factor ialah new portion bahagi dengan old portion. Jadi 600 bahagi 60 kita akan dapat jawapannya 10. Jadi working factor ialah 10. Step yang kedua ialah kita kena kira new quantities bagi semua kandungan untuk 600 portion of cookies. Jadi new quantities sama dengan all ingredient quantities kali dengan working factor yang kita dapat tadi, iaitu nombor 1 flour 1.75 kg kali 10 kita akan dapat 17.5 kg. Baking powder 0.05 kg kali 10 kita akan dapat 0.5 kg. Salt 0.015 kali 10 sama dengan 0.15 kg. Shortening 0.15 kali 10 sama dengan 1.5 kg. Rock melon paste 0.25 kg kali 10 sama dengan 2.5 kg. Vanilla essence 1 tablespoon kali 10 sama dengan 10 tablespoon. Dan egg 2 biji kali 10 sama dengan 20 biji. Butter 0.25 kg kali 10 sama dengan 25 kg. Caster sugar 0.15 kg kali 10 sama dengan 1.5 kg. Dan yellow colors 0.01 liter kali dengan 10 sama dengan 1 liter. Jadi ini adalah kandungan yang baru untuk sukatan 600 portion. Ada soalan ke daripada kawan-kawan yang lain? I have to. Okay. Apa soalannya, Wei? So all the amount ingredient will be multiplier with the new factor, right? Yes. Semua all quantity recipe kita kena kali dengan working factor yang baru. Selepas kita bahagikan new portion bahagi old portion, kita akan dapat 10 working factor. Jadi semua resepi tu, semua ingredient tu kita kena kali dengan 10, kita akan dapat ingredient untuk portion yang baru. Adakah saya menjawab soalan ni? Understood, sir. Thank you. Asyik ada soalan? Nak tanya, kalau flour tu, kalau baking powder tu dia 50 gram. Jadi 0.05 tu maksudnya kita kena tukar unit kg dululah. Yang baking powder ni. Okey, macam mana yang kita tahu, iaitu 1000 gram bersamaan dengan 1 kilo. Jadi kita tukarkan, memang kena tukar untuk kita mudahkan ataupun seragamkan unit dia. Jadi 50 gram kita tukar kepada kg, kita akan dapat 0.05 kg. Okey ke? 0.5 kg. Kita akan dapat 0.5 kg. Okey, kalau tak ada soalan, pembentangan ini ataupun perbincangan ini akan diteruskan oleh Muhammad Amir Hafiz bin Ramli. Okay. My question is number 2. So explain the term below. First is standard recipe. A standard recipe is standardization of each dish, which is beneficial to consistency in quality and cost control. Standard recipe may be defined as a written formula for producing a food item of specified quality and quantity for use in particular establishment. So, in other words, standard recipe merupakan resepi yang standard tanpa mengandungi apa-apa jua bahan tambahan yang lain dalam satu portion makanan tersebut. Itu adalah standard recipe yang digunakan pakai oleh setiap restoran. Okay, next is B, standard portion size. Standard portion size is defined as the quantity of any item that is to be served each time that item is ordered. In effect, the standard portion size for any item is the fixed quantity of a given menu.
So item in the that management intend to give each customer in return for the fixed selling price identified in the menu. So in other word, dalam restoran tu kita dah tetapkan dalam berat satu portion dish tu mungkin dalam 500 gram. So setiap chef kita kena ikut dalam berat tu anggaran. So tak adalah maknanya ada yang lebih ada yang kurang. So, mana begitulah. So the next will be Okay, thank you Amir. Okay, term C, baca test. A baca test is usually performed under the supervision of a manager, chef or food controller who will ask a baca to assist in testing a particular item. The baca use his or her special skill to break the item down into its respective part, keeping the parts separate so that they can be weighed. Maksud dia ialah baca test ni biasanya akan dilaksanakan di bawah pantauan manager, chef ataupun food controller, dan dia akan digunakan sebelum masakan, dan tujuannya untuk mengetahui berat-berat yang tertentu yang diperlukan untuk masak. Jadi biasanya baca test ni digunakan untuk meat lah, meat. Nanti penjelasannya akan diberikan oleh sahabat saya Alfa. Okay, the cooking loss test. Cooking loss test is used for those items that cannot be portioned until after cooking is complete. With this item, the weight loss that occurs during cooking must consider. Therefore, the remaining quantity to be portioned until cooking is complete cannot be determined, but portionable weight can be determined. Jadi, maksudnya ialah cooking loss test ni ialah satu perkiraan ataupun satu formula untuk mengira saiz sebenar hidangan atau selepas masak. Sebab biasa sebelum masak portion dia ataupun saiz hidangan tu banyak, lepas masak dia punya portion dia ataupun saiz dia jadi berkurangan sebab dipanaskan dan dimasak, dan ada tambah bahan-bahan yang lain menyebabkan kuantiti dia jadi berbeza. Jadi itulah gunanya formula cooking loss test ni. Itu saja. Ada silakan untuk soalan ketiga sebab masa mencemburui kita. Jadi question 3 ni akan dibentangkan oleh Haziq Alfa. Silakan. Terima kasih Izzat. Saya Haziq Alfa bin Ahmad Kamil dengan nombor pendaftaran 17 DHF 20F 1009. Jadi dalam soalan ketiga ni, soalan ni kita perlu sempurnakan lah, kita perlu isi kotak kosong baca test. Jadi yang pertama kita kena cari price. Di sini RM7 per kilo. Macam mana kita boleh dapat RM7 ni? Caranya kita ambil total cost RM70, kita bahagikan dengan berat 10 kilo. Jadi hasil bahagi itu kita akan dapat RM7 sekilo. Okey, seterusnya kita kena isi ratio to total weight. Step yang pertama, kita kena tambah ke semua berat, iaitu berat fat 2 kilo 200 gram, loss in cooking 500 gram, tip meat 800 gram dan usable meat 6 kilo 500 gram. Jadi total kesemuanya ialah 10 kilogram. Tapi kat sini tak tulis, maafkan kami lah, nanti kami akan edit balik. Jadi seterusnya setelah kita dapat berat kesemuanya iaitu 10 kilogram, jadi ratio to total weight kita ambil contoh kotak pertama iaitu fat 2 kilo 200 gram perkan dengan total tadi 10 kg darabkan dengan 100%, kita akan dapat jawapan 22%. Untuk loss in cooking pula 0.5 kg perkan dengan 10 kg darab 100%, kita akan dapat 5%. Samalah dengan tip meat and usable meat, iaitu tip meat 8%, usable meat 65%. Dan totalnya kita ketambah semuanya 22% tambah 5% tambah 8% tambah 65%, kita akan dapat jawapan totalnya 100%. Jadi kalau kita tak dapat total 100%, kita kena check balik. Mungkin ada silap jawapan kat ratio total weight di atas. Okey, seterusnya kita kena isi pula value per kilogram. Jadi caranya ialah fat, contohnya kotak pertama fat tadi, kita ambil fat 2.2 kg darabkan dengan RM7.
RM7 sekilo tadi. Jadi kita akan dapat jawapan RM15.40. Seterusnya loss in cooking 0.5 kg darabkan dengan RM7. Dapat RM3.50. Tip meat RM5.60. Usable meat 6.5 kg darab dengan RM7 dapat jawapan RM45.50. Jadi total kesemuanya ialah RM70. Sama dengan jawapan di atas iaitu total cost RM70. Jadi kalau tak dapat RM70 kita kena tengok balik mungkin ada salah isi. Okey, seterusnya total value. Macam mana kita dapat jawapan RM4.48? Jadi caranya macam mana? Saya lupa. Sekejap, lari hilang 0.8 darab RM5.60 kan? Betul tak? Betul. Okey, kasih Zat. Saya lupa. Kasih. Okey, 0.8 kg darabkan dengan value per kilo RM5.60, kita akan dapat jawapan RM4.48. Jadi untuk dapatkan usable meat pula, kita ambil total RM70, tolakkan dengan RM4.48, kita akan dapat jawapan RM65.52. Jadi saya akan serahkan soalan baca test ni kepada Amir Hafiz untuk diteruskanlah nak isi jawapan. Okay, terima kasih Azalfa. So, kita next is portion size. Tapi portion size dia dah bagi iaitu 500 gram. So, kita next is portion cost. So, portion cost kita ambil daripada portion size yang dia bagi tadi 500 gram. Kita darab dengan maaf mengganggu cost of each usable RM belum diterangkan lagi Oh, baik. Sekejap Okay. Cost for each usable meat per RM per kg ialah kita darabkan dengan 65.52 yang kita dapat tadi yang tengah tu, kita bahagikan dengan 6.5 kilo yang kita dapat selepas kita buat usable meat ni kan. Kita akan bagikan, so kita dapat harga cost for usable per kg ialah RM10.08. Dapat di situ. So kita seterusnya kita dapat untuk pergi ke gram pula iaitu RM65.52 yang tengah tu. Kita bahagikan dengan unit yang kita telah tukar kepada gram iaitu 6,500. So kita bagikan, kita dapat 0.01008. Okay, dapat situ. Okay, kita dapatlah cost of usable kg and gram. So kita agak ke tempat yang kita bincang tadi iaitu portion cost iaitu 500 gram yang dia dah bagi tadi, kita darab dengan cost of usable per gram tu 0.0108, kita darab dengan yang 500 gram yang dia bagi tadi. Faham ya? Kita dapat RM5.04. Okay, nampak ya? Lepas tu kita seterusnya adalah cost factor per kg and per portion. So cost factor RM10.08 yang kita dapat tadi, yang cost of usable ni RM10.08, nampak ya? Kita akan bahagi dengan harga per kilo iaitu RM7 per kilo. Kita akan dapat RM RM1.44. Betul eh? So last sekali adalah cost factor per portion. Kita akan RM5.04 yang portion cost tadi kan, RM5.04. Kita akan bahagikan dengan harga per kilo iaitu RM7. So kita akan dapat RM0.72. Faham ya? Faham. Jelas. Okay, so di sini saja pembentangan kita pada hari ini. So sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Saya rasa tak ada. Okay, semua jelas ya. So Jelas.
akhir kata, sekian, terima kasih kerana sudi mendengar dan lihat pembincangan kami. Kami semua berharap kita akan berjumpa lagi pada pembincangan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Thank you.